Assalamualaikum. Wah, fokus. Khusyuk baca. Mestilah tengoklah novel apa ni. Tirani. Ceritakan sikit. Ceritakan sikit. Assalamualaikum. Hai semua. Ada semua bersama dengan saya, Sisi Iman dan juga... Dan saya Akmal Aziz. Seperti biasa, hari ini kita akan mengajar anda. Bukan kita. Ada seorang cikgu yang akan mengajar anda. Hari ini, mata pelajarannya adalah... Apa dia? Bahasa Melayu Komsat Novel. Ini saya rasa bukan saja saya dan juga Sisi Iman suka. Pelajar yang sedang menonton pun mesti macam looking forward sangat kan? Siapakah beliau? Ini dia. Kita ada Cikgu Haslinda Nur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu sihat, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bila nampak post cikgu di slide tu kan macam comel je ya. Itu di sekolah, Cikgu? Ya, di sekolah. Di sekolah. Di SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Betul. Yang mana kalau anda semua tahu cikgu ni dah berkhidmat 20 tahun kan macam Sisi Iman cakap tadi. Saya pasti ini untuk subjek kali ini ramai yang nanti-nantikan cikgu iaitu teknik menjawab novel. Ya, memang kepakaran cikgu lah orang katakan. Ya. Silakan cikgu. Okey. Saya boleh mulakan? Boleh. Izinkan saya menyanyi? Wow. Silakan cikgu. Pulau pandang jauh ke tengah, gunung Dai bercabang 3. Mari kita jangan berlengah, belajar bersama kita semua. Rasa sayang. Ini bukan kelas muzik kan cikgu? Bukan kelas muzik. Tak apa, kita seronok dulu baru kita belajar. Okey, cikgu cantik lah. Okey, baik. Kita teruskan ya. Boleh. Novel. Novel ini membawa 15 markah. Baik. Apabila kita nak menjawab, dia membawa 15 markah dan 15 markah ini tidak sukar untuk di-skor sebenarnya. Kalau pelajar menguasai novel itu. Okey, baik. Kita pergi kepada yang ini. Sebenarnya Akmal dan Sisi pegang tadi 2 novel saja. Sebenarnya novel yang dikaji oleh pelajar seluruh Malaysia ialah ada 8 novel. Okey, tetapi satu zon 2 novel saja dipelajari. Okey, jadi ini antaranya lah. Dan 1, 2, 3, 4 yang berwarna merah ini ialah yang dikaji sewaktu tingkatan 4. Dan yang berwarna biru ini dikaji sewaktu tingkatan 5. Mengikut zon masing-masing. Mungkin tertanya-tanya zon mana, zon mana kan? Kata ada zon 1, zon 2, zon 3 juga kan? Betul. Jadi mari Cikgu Linda bawa kepada anda semua zon-zon itu apa novel yang dikaji oleh murid-murid kita di seluruh Malaysia. Okey, baik. Yang pertama, zon 1. Zon 1 inilah Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, iaitu novel yang dikaji Jendela Menghadap Jalan dan Songket Berbenang Emas. Okey, bermaksud ini yang dikaji oleh mereka. Kemudian zon 2 ialah Selangor Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Putrajaya, Tirani yang dipegang oleh Sisi dan juga Lieutenant Adnan yang dipegang oleh Akmal. Dan seterusnya kita pergi kepada zon 3, Johor, Sabah, Sarawak dan Labuan. Novel ini merentas Laut Cina Selatan pergi ke Borneo di sana, iaitu di sebalik Dinara dan Silir Daksina. Seterusnya zon 4, Melaka, Pahang, Terengganu dan Kelantan, Pantai Kasih dan Bima Sakti Menari. Jadi kita sebagai guru kita kena tahu semua novel lah. Betul. Tapi sebagai murid hanya tahu 2 novel saja. Sudah mencukupi. Contohnya yang ada di tangan kami berdua lah kan cikgu. Ini tingkatan 4, tingkatan 5. Tingkatan 5. Betul. Okey, so kita dah tahu dah cikgu mengenai novel apa yang dipelajari oleh murid-murid di zon 1, 2, 3 dan 4. Seterusnya kita nak tahu apa lagi cikgu? Okey, seterusnya kita tengok ya. Tu dia. Ini ialah kata-kata kunci nilai murni yang terdapat dalam 8 novel. Ini berdasarkan analisis Cikgu Linda sendirilah. Cikgu Linda analisis apakah nilai-nilai yang sepunya. Kan kita ada dalam matematik ada persamaan sepunya kan. Dalam ni pun ada juga. Dia sama. Iaitu dalam 88 novel ni ada nilai kasih sayang, tanggungjawab, berani, kerjasama. Ini paling popular. Kemudian ada juga baik hati, adil, rajin, bijaksana, tolong-menolong, rasional. Apapun semasa pengajaran kita, nilai murni ini harus diterapkan, digabung jalinkan. Bermaksud baca novel dapat nilai murni. Baca novel, kita kena rajin seperti orang ini. Baca novel, kita kena bijak seperti orang ini. Jadi novel ni sebenarnya apa harus ditekankan? Apa yang harus kami tahu sebenarnya? Sebenarnya novel ini kita harus tahu peristiwa penting. Memanglah tebal, 300 lebih. Tetapi kita kena tahu mana peristiwa penting, mana peristiwa penting, mana peristiwa penting. Jadi nanti cikgu akan
Cikgu Linda akan bawalah anak-anak murid di luar sana supaya tahu bagaimana nak mengaplikasi, pusing balik pimai, tangtu, dan itulah jawapan dia. Ya, itu dia. Menarik. Okey. Yes. Dengan menggunakan kata-kata kunci ini sahaja. Bermain dengan kata-kata kunci ini sahaja. Maksudnya kata-kata kunci ini memang ada di semua novel. Ya. Tak kira lah zona apa pun mesti ada. Selain daripada tahu nilai-nilai yang Cikgu Linda tunjuk tadi, maka pelajar harus tahu aspek sastra. Jadi bila tengok sastra, sastra, takutnya. Dia hanya dia nak tanya, maksudnya dalam novel ni dia ada tema dia. Macam kalau Lieutenant Adnan tu kan perjuangan, semangat juang yang tinggi. Sebab dia askar kan, mestilah tema dia cerita pasal semangat juang yang tinggi. So, dalam tu ada nilai. Itulah yang Cikgu Linda sebut tadi. Nilai-nilai, perkataan nilai-nilai yang sangat popular dalam novel ini. Kemudian persoalan, pengajaran, watak dalam ini, latar masyarakat, latar tempat dalam ini dan juga latar masa dalam ni. Jadi ini yang perlu diketahui lah. Jadi nampak macam banyak, tetapi kalau kita menguasai teknik, ingat, kalau kita menguasai teknik, kita boleh jawab. InsyaAllah kita faham keseluruhan novel yang kita belajar. Tapi antara keseluruhan aspek sastra yang cikgu beritahu kepada kami semua, yang mana pelajar-pelajar ini patut tekankan? Adakah latar masyarakatnya ke pengajaran atau tema? Okey, dia sebenarnya kat sini ya. Nanti Cikgu Linda akan bagi tahu yang sebenarnya semua ini penting, tetapi hanya ingat satu kata kunci boleh jawab semua ini. Itu yang kita nak tahu. Dia akan sampai satu teknik. Cikgu Linda akan kongsi Isajali. Oh, cikgu sebut Isa tadi, ingat Isabella. Nyanyi lagi. Mau nak nyanyi ke? Isajali. Ingat satu, jawab 5. Itu dia punya kata kuncinya lah. Ingat satu je boleh jawab 5 perkara. Okey. Ini yang Cikgu Linda kata. Cikgu Linda memperkenalkan molekul novel. Macam mana pula molekul ni boleh kaitkan dengan novel kan? Jadi kat situ kenapa apa dia molekul novel? Okey, sekejap ya, kita tengok. Apakah itu molekul novel? Molekul novel ialah ni dia. Molekul novel ialah nota novel diolah secara visual, iaitu bergambar, gambar molekul, kemudian ada warna dan seterusnya berbentuk molekul. Molekul dalam subjek sains ada perkaitan antara satu sama lain dan samalah dengan nota molekul novel. Sebab saya sebagai guru agak sukar untuk mengajar pelajar kalau pelajar tidak menguasai peristiwa-peristiwa penting. Jadi macam mana nak bagi peristiwa penting itu supaya pelajar ingat dan dia catchy lah. Macam tu boleh molekul dalam macam bahasa sains. macam sains. Tapi maksudnya kita boleh gabung jalin dengan sains. Itu dia. Jadi alhamdulillah Cikgu Linda pergi bertanding ini ya. Alhamdulillah 2020 dapat inovasi anugerah emas di peringkat kebangsaan. Sebab itu Cikgu Linda nak kongsi sangat dengan anak-anak murid di luar sana. Kita bertuah sebenarnya dapat. Betul. Okey, baik, kita pergi kepada yang ini. Cikgu Linda ambil setiap zon ya. Anak-anak di luar sana jangan risau walaupun Cikgu Linda daripada Kuala Lumpur kan. Mana-mana zon insya-Allah Cikgu Linda boleh terangkan setiap zon ya. Okey, jangan bimbang. Ini untuk Kelantan, Terengganu dan Pahang. Cikgu Linda ambil satu tajuk iaitu Bima Sakti Menari. Okey, Bima Sakti Menari, tahu tak Bima Sakti itu apa? Saya kurang pasti, cikgu. Saya pun kurang pasti. Adakah dia berkaitan dengan bintang? Ya, mungkin. Sebab dia macam ada sakti-sakti, lepas tu menari Bima pula. Sakti, galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi. Kan? Jadi dia menunjukkan cerita pasal cinta alam sekitar. Cinta alam sekitar lah. Maksudnya sekumpulan anak-anak muda ni untuk melestarikan alam sekitar. Itu cerita nilai murni juga. Okey, baik. Jadi bagaimana bentuk notanya? Sebeginilah. Ini dinamakan molekul. Inilah peristiwa pentingnya. Baik. Jadi kalau kat situ Cikgu Linda beri dalam bentuk yang berwarna kuning ini ialah peristiwa penting, tetapi tidak diolah dalam bentuk ayat yang lengkap. Sebab Cikgu Linda tak nak bagi ayat lengkap sebab saya nak bagi pelajar mengarang iaitu membina ayat dengan betul. Jadi kita bagi poin-poin saja. Nurul Hafsah, Muhammad Taufik. Maksud dua orang ni lah ya, anak muda ini membentangkan bentang projek kawasan simpan langit gelap di Kuala Selangor. Okey, depan Menteri Besar, ahli akademik dan
Perniagaan di Bangunan SUK Shah Alam. Itu saja peristiwa dia. Iaitu dua orang anak muda ini membentangkan projek kawasan simpan langit gelap. Kawasan simpan langit gelap ni iaitu di situ mereka boleh melihat bintang. Tetapi disebabkan pencemaran, bintang tak boleh dilihat. Macam itulah. Jadi mereka berusaha untuk memulihkan kembali keadaan di situ. Jadi memerlukan dana, perlulah bentang di depan Menteri Besar. Itu cerita dia. Namun, seperti Cikgu Linda kata tadi, kata kunci sangat penting. Nilai positif. Cuba tengok di keliling-keliling tu, yang pertama gigih. Jadi cuba dengar betul-betul ya. Kita boleh kata Nurul Hafsah dan Muhammad Taufik gigih membentangkan, iaitu gigih untuk untuk menjadikan kawasan simpan langit gelap ini di Selangor supaya dapat melihat bintang. Gigih sehingga mereka sanggup membentangkan projek mereka di depan Menteri Besar Ahli Akademik Perniagaan di Bangunan SUK Shah Alam. Itu gigih. Kegigihan anak muda. Sanggup membentang depan menteri. Anak muda ni berani membentang. Gigih. Maksudnya kalau soalan itu tanya gigih, kita boleh olah ini ke arah gigih. Itu yang gigih, cikgu. Tapi kalau saya tengok yang lain, ada yang tanggungjawab, berani, prihatin, yakin dan kerjasama tu. Boleh. Kita pergi kepada kerjasama. Kita boleh kata Nurul Hafsah dan Muhammad Taufik bekerjasama, bla 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 bla, sampailah ke bawah. Maksudnya kat sini, cikgu, pelajar-pelajar hanya perlu ingat kata-kata kunci ni sajalah. Peristiwa tersebut. Baru. Dan dah dapat 15 markah. Belum lagi. Belum. Sabar. Senang betul. Senang benar. Sabarlah. Kan? Sorry, cikgu. Tak apa. Okey. Dia sangat ingin tahu. Bagus, saya suka begitu. Yakin. Agak-agak boleh tak kata yakin kat sini? Keyakinan. Siapa yang yakin dalam cerita ini? Mestilah boleh. Nurul Hafsah dan juga Muhammad Taufik. Yakin membentangkan projek kawasan simpan langit gelap di Kuala Selangor dan terus di depan tulis sampai ke besar bawah. Ya. Prihatin boleh tak? Saya rasa mungkin kurang sesuai. Kurang sesuai kenapa? Sebab saya rasa sesuai, cikgu. Sebabnya kalau dia prihatin dengan alam sekitar. Gitu. Contoh tetap contoh yang sama. Berani. Agak-agak berani tak anak muda dua orang ini? Mestilah berani di depan Menteri Besar. Kalau Sisi mungkin awal-awal dah cari cabut lari. Begitu cari Akmal. I got you back. Tanggungjawab. Rasanya anak muda ni bertanggungjawab atau tidak? Sangat, cikgu. Ya, begitulah caranya. Iaitu dengan satu peristiwa boleh olah banyak kata kunci. Andai katalah kalau dia tanya tanggungjawab, ambil ini, olah ke arah tanggungjawab. Begitu. Okey, faham ya, nampak macam mana konsep. Betul. Jadi anak-anak di luar sana, baik mana-mana zon pun, konsep dia tetap sama. Inilah dinamakan holistik. Pembelajaran secara holistik. Dia tengok. Menyeluruh. Dia terus nampak. Alhamdulillah ya, faham ya. Dan kita tengok ini. Tadi secara holistik, ini teknik kepung-kepung. Kepung-kepung. Kita ada main kepung-kepung juga, cikgu. Kita kepung-kepung. Macam galah panjang kan. Kepung sana, kepung sini, kau nak pergi mana kan. Macam mana tu, cikgu, sebenarnya? Teknik kepung-kepung dengan kata kunci. Kan tadi kata kunci tu tadi kan. Kan kita ambil satu kerjasama. Kita pergi kepada yang ini. Ingat 1 jawab 5. Kita ambil kerjasama tadilah. Tolong back balik, takut pula nak tekan. Baik-baik, Sisi. Meletup. Ke depan, ke belakang. Okey, itu dah ke depan sayang. Ini. Sekejap ya. Ini betul. Ini ke belakang. Belakang lagi sekali. Inilah dikatakan kerjasama. Betul. Kerjasama kan. Satu kumpulan. Okey, baik-baik anak-anak semua dengar ya. Ini kerjasama kan. Kita ambil satu kerjasama dan kita ke depan balik. Di sini kerjasama. Okey. Jadi, kalau kita belajar nilai. Kalau ditanya soalan nilai, nilai kerjasama. Kalau persoalan kerjasama dalam mengusahakan sesuatu. Kalau latar masyarakat bekerjasama mengusahakan sesuatu. Kalau watak, seorang yang suka bekerjasama dalam mengusahakan sesuatu. Pengajaran kita adalah bekerjasama dalam mengusahakan sesuatu. Jadi kalaulah dia tanya latar masyarakat, inilah ayat dia. Contoh tetap, contoh yang sama. Dia jadi macam formula lah kan, cikgu? Formula. Contoh tetap Nurul Hafsah, Muhammad Taufik bekerjasama membentangkan projek kawasan simpan langit gelap di Kuala Selangor. Mereka bekerjasama membentangkan di hadapan Menteri Besar, Ahli Akademik dan Ahli Perniagaan di Bangunan SUK Shah Alam. Macam tu. Jadi, maksudnya ingat satu saja, kerjasama boleh jawab 5 perkara. Nilai, persoalan, latar masyarakat, watak dan pengajaran. Aspek sastra yang saya sebut mula-mula tadi. Ini cikgu, kalau dulu cikgu bagi tahu time ni, saya rasa A+.
A+++. Betul, Tapi insyaAllah. sebenarnya kan cikgu, kalau saya lihat sini, sebenarnya kalau kita pegang kata kunci tersebut, contoh macam Isa Jali kan, cikgu cakap tadi kan. Saya rasa ini cukup memudahkan pelajar-pelajar yang sedang menonton ni untuk menjawab soalan seperti inilah. yang Soalan novel aspek kan. sastra. Begitu. Isa Jali ni memang saya ilhamkan sendiri sewaktu PKP. Biasalah tak tahu nak buat apa kan PKP kan. Okey, kalau nak tahu lebih pasal Isa Jali, buka YouTube saya lah. Ada banyak mengenai aspek sastra Isa Jali ini. Tapi ingat tadi kan cerita pasal kepung-kepung. Kepung-kepung apa? Itulah cikgu. Apa yang dikepungkan tu? Apa yang dikepungkan itu kan? Kalaulah dia tanya contohnya watak, seorang yang suka bekerjasama. Nampak berwarna biru, bekerjasama dengan mengusahakan sesuatu. Jadi apabila kita menghuraikan kat sini, kena letak perkataan bekerjasama. Tak perlu ulang 2 kali pun tak apa. Maksudnya dalam contoh ini letak juga bekerjasama. Bermaksud pada watak ini letak bekerjasama, pada contoh letak kerjasama. Kepung. Begitu. Kepung dia. Maksud tak salah cikgu kalau kita nak letak orang kata apa perkataan yang sama, ulang balik, bekerjasama. Digalakkan. Digalakkan. Digalakkan seperti itu. Take note, alright. Digalakkan. Sebab apa? Okey. Kita nak membawa kepada kata kunci yang ingin kita sampaikan. Andai kata kita kata dia berani. Kita tukar semua ni berani. Maksud nilai keberanian, persoalan keberanian dalam mengusahakan sesuatu. Latar masyarakat berani dalam mengusahakan sesuatu. Kat sini berani. Takkan nak tulis kat sini kerjasama? Kering. Cikgu bunyi loceng. Okey Cikgu, ke? alamak, lepas ni kita akan sambung sebab kita pun tak sabar lagi nak tahu macam-macam lagi daripada Cikgu Linda ni. Dan kita nak berehat dulu, jangan ke mana-mana. Agak-agak Makcik Kinti masak apa ini? Tak tahu lah laksa kot. Selamat bertemu kembali bersama dengan kami dan juga Cikgu Linda Noh. Cikgu cepatlah, cepatlah. Nak belajar. Yang ni pun. kan. Tapi saya pun tak sabar, Cikgu. Okey. Silakan. Kita akhiri tadi dengan kerjasama, iaitu novel. Apa tadi? Cuba tolong tekan anak murid saya ke belakang sikit. Novel apa Silakan. tadi? Ke belakang Novel iaitu Bima Sakti Menari. Kita dah settle dah untuk Kelantan, Terengganu, Melaka dan juga Pahang. Kita dah settle. Kemudian kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu ini kita dah kupas satu demi satu yang tadi, iaitu menggunakan teknik Isa Jali, kepung-kepung. Okay, sekarang kita pergi kepada zon yang lain. Sabah, Sarawak, wilayah persekutuan Labuan dan juga Johor. Okey, baik. Apakah novelnya? Di sebalik Dinara. Cerita apa tu cikgu? Mari. Cerita ni pasal cerita apa bendanya, teknologi masukkan apa chip dalam badan manusia. Macam tu. Okey, tak apa kita tengok macam mana. Okey, baik. Ni cerita pasal ketaksuban seseorang ini kan. Dia nak nak menjadikan anak dia seorang yang sangat perfect. Jadi Farisha ni lah. Okey, tak apa. Kita pergi kepada yang berwarna kuning seperti tadi, sama konsep dia. Molekul. Dan yang di tengah-tengah ini berwarna kuning ialah peristiwa menarik. Peristiwa menarik pula. Peristiwa penting. Peristiwa penting. Okey, baik. Jadi kat situ kita tengok Farisha. Farisha ni lah watak utama dalam cerita ini. Tidak dapat membuka pintu rumah. Sebab apa dia tidak dapat membuka pintu rumah? Sebab pintu rumah dia ada pakai retina scanner. Ni. Cerita ni, dia cerita ni memang kehadapan. Teknologi. Okey, dengan bersambung dan retina scanner ni bersambung dengan telefon Azrai, iaitu abang dia. Sebab abang dia ni dia sayang akan adiknya, nak jaga adiknya sebab dia pula ada kes pembunuhan di kawasan perumahan dia. Sebab itulah dia nak jaga keselamatan adiknya. Jadi keluarlah kata kunci yang berada di tepi-tepi ini. Yang merupakan nilai-nilai. Sisi dah belajar kan? Cuba apa tu cikgu? Cuba olah ke arah mana satu? Apa ni kata kunci yang Sisi boleh huraikan? Pilih mana satu? Kasih sayang. Jadi kasih sayang. Yeah. Okey. Macam mana nak olah ayat ke arah kasih sayang? Ke arah kasih sayang. Siapa sayang siapa? Sehingga dia buat apa? Akmal. Saya boleh jawab cikgu? Ya. Sebab saya apa tahu cikgu? Sebenarnya saya bluetooth kepada dia jawapan itu. Sebab tadi kalau apa yang seingat saya, cikgu ada ajar kita hanya memasukkan saja kata kunci tersebut. Ya, betul. Di dalam peristiwa. Ya. Jadi kalau macam ni kalau saya tengok, semua boleh pakai, tapi pendapat saya sendiri yang cukup sesuai adalah prihatin. Okey. Kerana abangnya cukup prihatin dengan adiknya iaitu Farisha. Kerana risau ada kes pembunuhan di kawasan perumahan
permasalahannya dan ingin menjaga keselamatan adik ia yang tercinta. Betul. Betul ke cikgu? Betul. Ingat tak teknik kepung-kepung? Aha. Kepung dengan kata kunci. Kalau nak sebut prihatin, okey, maka dalam ini, mana pula tadi? Okey. Dalam ini Oh, ini ke? Okey. Itu dia. Jadi kalau nak sebut prihatin, kepung dengan kata kunci prihatin. Bermaksud kita boleh kata Azrai prihatin terhadap adiknya, iaitu takut keselamatan adiknya terancam, dia memasang retinal scanner di pintu rumahnya kerana ada kes pembunuhan di kawasan perumahannya. Macam tu. Prihatin, dalam ni letak prihatin. Seperti yang Akmal sebut tadilah. Cikgu, kalau yang kasih sayang tu maksudnya Azrai sayang akan Farisha yang merupakan adiknya sehingga meletakkan betul cikgu? Betul. Cikgu, si Ali yang sekolah Gunung Rapat, dia tolong tanya kan? Ali cakap apa? Dia tanya, cikgu, kalau nak pakai prihatin dan juga kasih sayang ataupun mana-mana yang ada di dalam mereka tu, nak letak dalam peristiwa boleh ke? Perkataan ini? Perkataan tanggungjawab dan juga bijak maupun prihatin dan juga kasih sayang di dalam peristiwa tersebut. Boleh ke cikgu? Semua-semua? Semua-semua? Empat-empat ni nak masuk Empat dalam ni? ataupun dua? Disarankan tak? Sebab nanti kita akan keliru. Sebenarnya kamu nak sampaikan apa? Nak sampaikan tanggungjawab ke? Prihatin ke? Bermaksud kalau kita nak kata, mungkin soalan dia tanya, pengajaran di dalam novel yang anda pelajari, pengajaran kan, kita hendaklah berkasih sayang, menyayangi ahli keluarga sendiri. Menyayangi ahli keluarga sendiri, menyayangi kasih sayang. Jadi contohnya, Azrai menyayangi adiknya dan terus hurai. Sebab dia punya kata kunci ialah sayang. Tak bolehlah letak tanggungjawab. Sayang adiknya letak tanggungjawab. Tak boleh je. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kita bimbang macam dia punya hurai itu bercampur aduk. Macam tak jelas. Ni kasih sayang ke tanggungjawab? Tapi kalau pakai 2 kali, contohnya kasih sayang atas, bawah kasih sayang, boleh? Boleh. Kita menegaskan itu betapa sayangnya abang terhadap adik dia. Cikgu, yang ini kena jawab dalam 1 ayat sahaja ke? Boleh 2-3 ayat, tiada masalah. 3 ayat pun boleh. Rasa macam, macam mana nak buat 3 ayat? Boleh. Kalau tanya Cikgu Linda, jangan 1 ayat. Tak sampai maksud nanti. Bila buat 1 ayat terlalu panjang, suatu ayat tidak jelas, dah tak faham apa yang ingin kamu nak sampaikan. Ataupun kalau terlalu pendek pun dia akan jadi tergantung. Ya, tergantung. Dia nak cakap apa sebenarnya kan? Ya. Menjawab ke Ali daripada sekolah Gunung Rapat? Dia dah angguk. Angguk ya? Pandai lah budak-budak zaman sekarang. Bluetooth lah apalah kan. Dia bahannya cikgunya kan. Tentang ni cerita pasal teknologi. Bagus kan? Terkaitkan dengan teknologi. Bagus juga ya. Soalan tak tahu cikgu saya Bluetooth pada dia. Ya, saya Bluetooth. Memang kita kuat untuk Ali, tu. terputus. Terputus, okey. Bluetooth terputus. Maaf Ali. Okey, faham tak? Maksud tak perlu kita ambil. Kita berkata bijak siapa? Azrai bijak. Bijak apa ni, iaitu bijak memikirkan bagaimana nak menjaga keselamatan adiknya. Azrai prihatin terhadap keselamatan adik dia. Azrai seorang abang yang bertanggungjawab. Azrai seorang abang yang sangat menyayangi adik dia. Contoh tetap contoh yang sama. Itu cikgu kata tadi, kepung dengan kata kunci. Kepung-kepung. Kita kau nak gimana? Aku nak cerita pasal kasih sayang ni, kau nak gimana? Macam tu. Okey. Pusing-pusing di situ juga kan? Itu yang saya kata pimai-pimai tang tu. Okey. Faham? Make sense. Okey. Jadi itu ialah untuk di sebalik Dinara, iaitu Johor, Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Anak-anak yang berada di negeri-negeri yang saya sebut, inilah cara dia. Banyak lagi peristiwa ini yang sebenarnya peristiwa ini murid boleh cari mana yang sesuai. Boleh jadikan sebegini. Okey. Baik, kita pergi kepada yang ini. Ini tadilah. Sama juga teknik kepung-kepung dengan kata kunci, saya ambil bijak. Tadi ambil kasih sayang dan prihatin kan, saya ambil bijak kat sini. Dia sama. Kalau soalan tanya nilai kebijaksanaan. Persoalan kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu. Okey, latar masyarakat, minta maaf ada kesalahan ejaan pula kat situ ya. Latar masyarakat yang melakukan, minta maaf. Okey, cikgu saya cancel 1 markah. Setengah saja. Tolak markah bahasa macam ni kan, kesalahan ejaan. Memang berlaku ya. Kalau ada kesalahan ejaan, kita akan tolaklah markah sedikit. Sebab
ini bahasa Melayu ya. Kemudian latar masyarakat yang bijak melakukan sesuatu. Seorang yang bijak dalam melakukan sesuatu, kita adalah bijak dalam melakukan sesuatu. Tengok contoh tak contoh yang sama. Tadi ada tanya, boleh buat satu ayat? Kalau boleh buat banyak sikit lah. Yang ni ada berapa ayat ni, cikgu? 3 ayat. 1, 2, 3. Dah dapat 3 markah, cikgu ya? 3 markah lah, lebih kurang macam tu. Okey. Bolehlah macam tu. Baik. Okey, sekali dengan markah bahasa lah. Macam tu. Okey. Jadi inilah dia punya gambaran tadi, zon yang tadi dan ni zon yang kedua lah. Okey, faham konsep ya. Jadi anak-anak di luar sana walaupun bukan daripada zon ini, tetapi faham konsep tu dah nampak dah. Dah faham konsep. Tapi tak apa, jangan risau anak-anak yang di luar sana yang belum saya sebut. Saya akan sebut juga. Kita pergi kepada Itu dia. ini ialah segmen teka-teki, teka-tekuk, ulah mati. Kena ketuk. Kena ketuk. Kena ketuk. Nak kena ketuk ke tak? It's okay. Teka-tekinya, ini pokok apa? Apakah peribahasa yang berkaitan dengan pokok ini? Sisi? Pokok Pokok saya apa? rasa ni pokok Ini dia tak tinggi. Dia dalam beluka saja. Dalam beluka. Apakah peribahasa yang berkaitan dengan perkataan beluka? beluka. Beluka. Dia cerita Start pada pasal... huruf E kan? Dia cerita pasal mementingkan diri sendiri. Ini yang itu. Enau. Enau dalam beluka. Melepaskan pucuk masing-masing. Oh. Jadi ini dah teknik yang Sebagai Cikgu enau Linda dalam nak beluka. perkenalkan kepada anak-anak di luar sana, iaitu bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing berdasarkan pemerhatian orang tua pada zaman dahulu. Bila dia tengok beluka tu dalam beluka pula, enau tu dalam beluka, dia keluarkan pucuk dia je. Jadi sifat pokok enau itu yang mengeluarkan pucuk je saja. Jadi kita beri gambarkan orang yang mementingkan diri sendiri. Inilah dia, enau adalah sejenis pokok palma. Contoh pokok palma, kelapa sawit, kelapa, pokok kurma, tumbuhan dalam, dan yang ini tumbuh dalam beluka. Situasi dia pucuk pokok enau keluar daripada beluka. Jadi rasionalnya maka bersesuaianlah dikatakan maksud sifat pokok enau hanya mementingkan diri sendiri. Jadi peribahasa ini sangat penting untuk kita kuasai, sebab dalam karangan pun kena kuasai peribahasa. Dalam Ketah 2 pun ada bahagian peribahasa. Tapi cikgu, setahu saya lah kan, kalau kita masukkan peribahasa ini dalam kita punya jawapan, lagi nampak cantik lah Ya, kan? dalam karangan. Dalam Memang karangan. sangat digalakkan. Masa tadi kalau kita jawab pasal novel tu kan, lepas tu kita nak selitkan, boleh cikgu? Tidak digalakkan. Tidak digalakkan kalau kita nak sebab jawab nanti tu. membazir masa lah pula. Dia kalau peribahasa ni masukkan dalam karangan. Karangan. Ya, Okey, betul. itu dia tips ya. Yes. Okey. Jadi kita teruskan. Ini apa ni? Apa peribahasa berkaitan? Kalau tengok kat sini, Ini. kerbau. 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 Ya, Kerbau. Kerbau Saya ingat seladang. Oh, seladang. Seladang lagi besar. Ni seladang. kerbau. Kalau tengok kat atas tu Ni ada apa? bangau. Jadi apa berkaitan peribahasa dengan kerbau dan bangau? Bagai bangau berkawan rapat dengan kerbau. Kerbau menundukkan bangau tersebut. Ya, dan bangau berdiri tegak. Dan kerbau makan rumput. Bukan? Pandai-pandai. Oh, je. ni. Alah. Apa dia? Ni cikgu. Dia- Setinggi-tinggi bangau terbang. Ya. Akhirnya hinggap di badan kerbau. Ya. Saya nak tanya lah. Ya. Kenapa dia nak pergi ke belakang kerbau? Kenapa dia tak nak pergi ke belakang kat rumput-rumput ni? Kenapa dia nak pergi belakang kerbau? Sebab Sebab dia tinggi rasa selamat. Selamat. Okey. Lagi? Dia rasa, dia pun tak tahu kenapa. Dia tak tahulah. Macam best duduk belakang kerbau Bangau sejenis burung berwarna putih. Kerbau pula suka berkubang dan badan dilumuri lumpur. Betul. Okey. Bangau makanan ialah lintah, siput, cicak, cacing kutu. Cicak pula. Ailallah Muhammad Rasulullah. Cicak je kot. Cicak. Saya suka Cicak pun terperanjat duduk atas kerbau Cacing dan kutu. Belakang kerbau banyak terdapat makanan bangau. Bangau suka hinggap belakang kerbau sebab senang. Maksudnya setinggi-tinggi terbang bangau, dia akan pergi belakang Kerbau Dia rasional, walau seberapa tinggi terbang bangau, pastinya akan kembali juga ke belakang kerbau untuk mendapatkan makanan itu. Jadi peribahasa ini bersesuaian dengan maksud sejauh mana kita pergi, ke mana kita pergi, akhirnya kita akan pulang ke negara asal. Ni macam ni lah cikgu, apa? Bagai pulang ke ganggang. Sirih pulang ke ganggang. Sirih pulang ke ganggang. Sama lah. Sama. Tak lama lagi pun sama juga. Akmal nak balik ke Korea. Ya ke? Korea ke? Sorry. Annyeong. Okey, omo. Mata tu Di tak Malaysia. sepet lah, tak jadi. Di Malaysia. Cik, apa cikgu cakap macam tu? Cikgu.
Okey, cikgu. Okey, Seterusnya. jadi peribahasa ini sama dengan belut pulang ke lumpur pun sama, ikan pulang ke lubuk pun sama. Sama maksud. Sama, Okey, baik, kita pergi kepada Negeri Sembilan. Zon kita lah. Zon seterusnya lah. Zon kita lah. Negeri Sembilan, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Putrajaya. Jadi novel yang kami kaji novel Tirani. Oh, ini dia. Ini dia. Okey, baik. Dan seterusnya kita pergi kepada yang ini. Ini simple je. Okey. Kong Anati. Nama wataknya lah. Pilih pakaian sesuai. Wahidah sertai Ratu Cantik Cantik. Miss Tourism International menang. Itu je. Jadi Kong dan Anati ini bekerja sama. Memilih pakaian sesuai untuk Wahidah sertai Ratu Cantik Miss Tourism International. Dan Itu akhirnya nokta. menang. Nota. Lepas tu baru Wahidah akhirnya menang dalam menang. pertandingan itu. Kong dan Anati Tolong menolong. ataupun Kong dan Anati menolong. Antara satu sama lain. Boleh ke cikgu kalau saya Dia tolong Wahidah. Oh, tolong Dia Wahidah. bukan dia sesama dia. Oh, ingatkan Kong dengan Kalau Anati. bekerja sama dia Kong dan Anati. Kalau menolong Kong dan Anati tolong Wahidah. Maafkan saya cikgu. Tak nampak. Mungkin saya kena tengok dekat sikit. Nampak tak macam mana? Okey, kalau tanggungjawab, siapa bertanggungjawab dalam peristiwa ini? Kong dan Anati. Ya, betul. Kong dan Anati bertanggungjawab memastikan Wahidah memakai pakaian sesuai, dia memilih pakaian sesuai dan akhirnya Wahidah menang. Betul. Dia ada soalan kebat tau, novel ni. Soalan apa, cikgu? Soalan kebat. Kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Macam mana? Saya tak tahu ini semua. Ada. Aras tinggi. Dia Aras tingkat tinggi. 18 kan cikgu? Ya, Kan, cikgu? 18. Saya sampai 17. Dia 17 je, biarkanlah dia. Sampai. Biarkan dia, tak apa. Okey, dia ada, kita boleh tanya soalan sebegini. Contohkan dalam novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa menarik perhatian anda. Kita ambil peristiwa ni je. Okey. Peristiwa menarik perhatian saya iaitu olah ini. Kong dan Anati memilih pakaian sesuai untuk Wahidah sertai Ratu Cantik Miss Tourism International dan menang. Peristiwa, lepas tu buat ayat lain. Peristiwa ini menarik kerana Kong dan Anati menolong Wahidah bla 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 bla. Itu dia cikgu. Kita Kong boleh dan- pusing. Ya, Kok Anati pun dah pilih pakaian sesuai untuk Wahidah. Sekarang ni Sisi nak tengok sesuai ke tidak baju aku. Kering, rehat lagi. Sekolah kita banyak rehat. Wahai Sisi. Ya, betul. Jadi kembali bersama dengan kami sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Yap, masih lagi menyaksikan Didik TV bersama kami, cikgu. Ya. Saya pasti ramai nantikan selepas ini kita apa lagi nak belajar ni, cikgu. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Tak apa, kita pergi kepada yang seterusnya ya. Ini cerita pasal Tirani tadi kan. Kita pergi kepada kalaulah aspek sastra ditanya. Sebeginilah, sama macam novel yang sebelum ini. Sama, ingat satu jawab 5, ambil satu kata kunci, boleh jawab 5, nilai, persoalan, latar masyarakat, watak, pengajaran, kepung-kepung. Kalau kerjasama, pada penyataan kat atas ni kerjasama, kat bawah pun kena letak kerja sama. Macam tu. Sama je. Sama saja. Okey, kita pergi kepada novel yang terakhir. Iaitu Perlis Kedah Perak. Kita pergi utara. apa novelnya? Moh kita? Moh kita. Novel Songket Berbenang Emas. Best tak Songket Berbenang Emas kan? Cerita ni seronok juga. Banyak nilai murni. Okey, ni cerita dia. Ni banyak nilai ni. Pusing-pusing ni nilai dia ni. Okey. Maksudnya JKK Kampung. Ketua Kampung lah. Ketua Kampung. Oh, Pak Kodi? Tak Pak Kodi. Ini bukan cerita Pak Kodi ya. Okey. 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 Haji Sulaiman namanya. Dan Saleha ni sakit. Ni maksudnya penduduk kampung ni sakit. Saleha lah. Dia telefon hospital. Kemudian embung ni pula suami kepada Saleha ini dia bagi kerja. Punyalah baik Haji Sulaiman ni. Kerja apa? Toreh getah, kutip kelapa sawit. Kemudian apabila Dahlia nak masuk Universiti Melaya dia kutip derma. Baiknya Haji Sulaiman ini. Cikgu, yang hospital tu nama hospital Embung ke atau Embung tu nama orang? Dia ada tersilap sikit, minta Oh, maaf. okey. Hospital dash Embung. Embung. Okey. Telefon hospital. Tak ada nama hospital Embung. Terus saya nak cari Minta juga maaf, kan? saya terlupa nak letak kat situ. Tak apa, cikgu. Sebab Saleha ni dia masuk hospital. Dan Okey. Embung ini ialah suami kepada Saleha. Dia bagi kerja, toreh getah. Jadi maksud watak Haji Sulaiman ni sangat baik sebagai ketua. Bila baik, baik hati.
Itu dia dah ada dah. Betul, boleh tak dikata seorang ketua yang prihatin? Betul. Boleh? Mestilah prihatin. Agak-agak dia ni simpati tak kepada dua insan ini, Saleha dan Embung? Simpati. Simpati. Sebagai ketua, adakah dia bijak menyelesaikan masalah penduduk kampung dia? Sangat, cikgu. Semestinya. Ya. Adakah dia seorang ketua yang bertanggungjawab? Sangat. Dan kerjasama. Macam mana kita nak kata dia kerjasama? Mana tu? Dia bekerjasama Kat dengan... mana tu? Cuba tengok sampai bawah. Kutip derma. Maksudnya penduduk kampung bekerjasama. Kutip derma tu maksudnya penduduk kampung bagi duit. Kutip derma untuk bagi Dahlia masuk Universiti Melaya. Sebab dia ceritakan pasal kemiskinan di sini. Dan penduduk kampung yang membantu mereka ini yang miskin. Jadi itulah dia, konsep dia. Sekarang cikgu saya baru faham dan nampak yang mana semua novel ni dia punya kata kunci dia sama. Sebab bila cikgu cakap tadi saya macam betul ke cikgu kan? Sebab mungkin sesetengah peristiwa mungkin berbeza. Tapi bila tengok sama juga sebab tadi ada juga tanggungjawab, kerjasama, simpati, baik hati. Betul. Semua kita boleh gunakan Isa Jali selepas ini. Mari kita pergi kepada Isa Jali sekarang. Mari kepung-kepung. Bertanggungjawab. 5 nilai persoalan latar masyarakat, watak dan pengajaran. Kemudian kita kepung dengan kata kunci bertanggungjawab. Di atas letak tanggungjawab, di bawah letak bertanggungjawab. Jangan buat satu ayat, buat dalam 2 ataupun 3 ayat supaya jelas nak menggambarkan cerita yang ingin kita sampaikan. Okey? Ingat 1, jawab 5, kepung-kepung. Kita kepung dan ingat peristiwa. Peristiwa ini Cikgu Linda bagi 1 saja, tapi kamu boleh pilih mana-mana peristiwa yang boleh kita huraikan dengan pelbagai kata kunci yang Cikgu Linda bagi tahu tadi. Okey, baik. Kita pergi kepada mengapa dinamakan molekul. Itulah dia. Banyak kita. Ini yang kita tahu sebenarnya sisi. Okey, pelajar-pelajar yang ambil sains kimia, inilah dia. Iaitu metana. Bentuk metana, bentuk tetraklorometana, bentuk aluminium klorida, bentuk magnesium klorida, bentuk apa lagi? Karbon dioksida, bentuk apa lagi? Amonia, bentuk apa lagi? Air H2O dan akhir sekali bentuk nitrogen. Molekul nota molekul novel ini saya ilhamkan daripada molekul dalam mata pelajaran sains, iaitu lebih spesifik kimia. Mana cikgu dapat idea buat macam ni, cikgu? Anak saya. Saya cakap macam mana kita nak bagi anak-anak murid ibu supaya dia lebih seronok dan faham. Saya cuba buat peta minda segala, tak jadi. Akhirnya, cuba ibu buat bentuk molekul. Dan ternyata alhamdulillah. Berhasil. Dan inilah menang anugerah emas lah tahun dulu. Alhamdulillah. Dan dapat manfaat dia. Itu sebab saya seronok dapat berkongsi dengan anak-anak murid di luar sana. Okey, baik. Kita pergikan. Inilah dia muka novel ni. Inilah buku. Bolehlah kalau nak scan QR code anak murid di luar sana, terus kepada YouTube saya penerangan tentang novel. Okey, ini dia lah. Tadi saya cerita pasal isi kandungan bagaimana nak menguasai peristiwa penting dengan menggunakan kata kunci, gunakan teknik kepung-kepung, teknik Isa Jali. Okey, kemudian kita pergi kepada kemahiran lah. Kemahiran menjawab. Pastinya kena menjawab lah kan. Nak bagi kita nak tahu pelajar ni faham atau tidak novel kan. Jadi kat sini teknik menjawabnya. Pertama, tulis 1 ayat pernyataan secara umum. Paling penting umum. Tidak menyatakan nama watak secara khusus. Kita umum sahaja. Kemudian nyatakan contoh dan huraian bagi membuktikan atau menyokong perkataan yang diberi. Contoh dan huraian perlu meletakkan nama, watak, peristiwa dan tempat. Cikgu ni saya ingat. Saya punya cikgu selalu cakap benda ni. Kena pernyataan dulu, lepas tu contoh, lepas tu huraian. Dia macam satu set gitu kan. Kena bersistem. Jangan main letak campur-campur. Tak mau. Maksudnya ayat tu kena berelok, cantik. Sebab ada markah bahasa di sini. Okey, itu cara menjawab. Dan contoh soalan. Jelaskan 2 persoalan bertanggungjawab terhadap orang lain yang terdapat dalam sebuah novel yang anda pelajari. Agak-agak tadi kan ada perkataan tanggungjawab. Setiap novel ada. Betul. Memang ada bertanggungjawab. Contohnya lah kalau JKK Kampung tadi Haji Sulaiman tu tadi kan. Kita boleh kata persoalan bertanggungjawab terhadap orang lain ialah JKK Haji Sulaiman bertanggungjawab menelefon hospital supaya Solehat dapat rawatan terbaik dan juga dia bagi Embung pekerjaan kutip kelapa sawit dan juga menoreh getah. Dah dapat. Dan soalan B, soalan B ni lebih kepada kehebat lah. Okey, berdasarkan 2 novel yang anda pelajari, jelaskan 1 peristiwa yang menyentuh perasaan. 2 novel 2 novel. Masukkan setiap zon tadi kan ada 2 novel, tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi 2 novel, 1 peristiwa menyentuh perasaan. Tirani 1 peristiwa, Lieutenant Anang 1 peristiwa. Begitu. Sentuh perasaan.
Macam tadi. Rasa sentuh perasaan tak bila kita baca kan Azrai letak retina scanner. Sentuh perasaan, sayangnya abang daripada dia. Kamu pun terpanjang, pasal retina scanner. So dia menyentuh perasaan. Jadi boleh olah ke arah itu. Boleh jawab? Macam tu. Huraikan sebab anda berpendapat sedemikian. Saya berpendapat sedemikian sebab saya kagum dengan Azrai kerana sanggup menjaga keselamatan adiknya dengan memasang retina scanner. Macam tu cara dia. Tapi nak bagi faham lagi. Saya faham bila saya bercakap macam ni. Macam mana cikgu? Saya bagi ayat yang risau. Jadi ayat dia. Gini. Itu dia. Ini untuk 4A. Okey. Saya ambil Lieutenant Adnan lah zon kita untuk lebih mudah. Novel yang saya kaji ialah Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif. Okey, Talib. Jarakkan satu baris. Jangan tulis jarakkan satu baris dalam ni tak. Kenapa? Kita nak mudah, senang nak baca. Senang nak baca, jangan. Kita nak nampak dia senang nak baca. Nak kemas. Kemas. Walaupun tulisan macam cakap ayam tapi nampak kemas. Begitu kan. Cuba kan saya kata pernyataan pertama umum, tak perlu ada nama watak. Yang berwarna merah, ada tak nama watak diceritakan? Tak ada, cikgu. Tidak ada, cikgu. Yang warna merah bawah, ada tak nama watak? Tidak ada juga. Itu yang saya maksudkan. Bila masuk contoh, barulah letak nama watak. Teknik dia. Dan ingat, kepung-kepung mesti ada. Perasan tak? Sekejap saya tengok. Ada tak slide dia? Kepung-kepung. Belum kepung-kepung lagi. Saya nak terangkan iaitu gunakan ayat yang di atas. Ambil ayat di atas. Ayat kena lengkap. Dua persoalan bertanggungjawab. Yang berwarna merah, saya bawa turun bawah. Ambil. Kemudian perasan tak kat sini kan yang saya kata tadi tiada nama watak. Seorang bapa, anaknya. Sangat umum. Kat bawah baru letak nama watak. Pak Saidi, Adnan, Pak Saidi. Yang saya nak menegaskan yang tadilah. Kemudian yang berwarna merah, seorang bapa. Tapi kat bawah baru kita spesifikkan. Itu baru dah cantik. Susunan dia kan. Selain daripada novel ni, selain kita memberi isi, kita memberi pelajar mengarang dengan baik. Sebab kita ada markah bahasa di sini. Markah bahasa. Jadi kita pergi kepada yang ini, iaitu kepung-kepung. Yang bertanggungjawab. Nampak tak? Warna biru tu, kita kepung dia. Nak menggambarkan dia bertanggungjawab. Huraian tu kena nampak jelas. Begitu. Bukan tak ada perkataan tanggungjawab dalam ni dikira salah tak. Tapi kita mengajar pelajar supaya dia mengarang tu jelas karangan dia. Jelas dia menyatakan perkara ini. Begitu cara dia. Okey? Jadi kat situ itulah dia punya ni lah. Dan kita pergi kepada 4A. Dah habis 4A. Kita pergi kepada 4B. 4B. 4B ni dua novel. Dua novel, okey. Jelaskan yang anda pelajari. Jelaskan satu peristiwa menyentuh perasaan apabila anda membacanya. Huraikan sebab anda berpendapat sedemikian. Soalan begini dia tak kadang-kadang soalan dia lain aras dia, tetapi ini saya bagi yang nampak lebih mudah lah. Okey, dia jelas arahan soalan dia. Jadi contoh jawapannya sebegini. Kena beritahu. Novel saya kaji, apa novelnya, Tirani dan Lieutenant Adnan. Apa tu jarakkan ya, jarakkan. Apa tu begitu. Dalam Lieutenant Adnan apa dia? Peristiwa yang menyentuh perasaan apabila saya membacanya ialah peristiwa peperangan yang banyak mengorbankan nyawa manusia. Ada tak nama watak? Tak ada. Tak ada. Jadi di situ umum saja. Bila masuk kat bawah baru letak nama watak. Kemudian perasan tak sebab anda berpendapat sedemikian, ambil ini bawa turun bawah. Saya berpendapat sedemikian kerana Lieutenant Adnan tetap meneruskan mempertahankan tanah air walaupun pasukannya hampir kehabisan peluru dan kalah. Dan saya rasa Sisi itulah teknik yang ramai pelajar tak tahu cara nak menjawab. Bila diorang baca soalan ini, saya pasti okey dia terus tulis nama watak, dia dah tak kisah dah pasal mana satu yang ini kan. Cikgu patutlah excellent teacher. Alhamdulillah. Yang ni kita memang nampak kemas dan bersistem. Jadi kita tahu susunan dia nampak cantik. Betul. Sebab inilah kemahiran menulis, kemahiran berbahasa. Kita tak boleh menulis-tulis macam tu. Dia kena bersistem. Baru cantik. Baru senang kita nak faham. Dan soalan ini 8 markah, cikgu. 8 markah sebab kat sini kita dapat 3 markah. Okey. Sebab ini Lieutenant Adnan. Kita pergi kepada Tirani pula. Sini pun 3 markah. Dan 2 markah bahasa. Itu yang ramai yang tak dapat fully marks 8 markah tu kan. Jadi ayat dia kena macam ni lah. Kena betul, kena bersistem, kena penyataan dahulu. Lepas tu baru dia punya contoh dan ada nama watak. Lepas tu begitu kenapa berpendapat sedemikian. Ini peristiwa menyentuh perasaan. Kalau menarik boleh olah. Boleh olah. Peristiwa menarik kepada saya iaitu hati saya tersentuh. Boleh juga. Boleh olah ke arah yang mana kehendak soalan. Apapun harus menjurus kepada kehendak soalan. Itu dia Akmal.
cikgu. Barulah kita dapat markah penuh sebenarnya kan. Sebab kadang-kadang saya pasti pelajar-pelajar kat luar sana dia tahu jalan ceritanya, tetapi tidak tahu cara menjawab. Teknik dia itu yang mahal sebenarnya. Okey. Sisi, tolong kita pusing belakang balik. Saya nak tunjukkan yang molekul tu tadi. Apa yang dikatakan penyataan tiada nama watak dan juga dalam contoh ada nama watak. Pusing balik ke belakang. Okey, cikgu, sebelum kita pusing balik ke belakang, mari kita rehat rehat dulu. Bunyi loceng lambat Jadi jangan saya ini. cakap nak berehat sebentar je baru awak nak kering. Jadi kita jumpa selepas ini. Okey. Tak sabar saya nak tahu lepas ni lah. Alright, masih lagi menyaksikan Didik TV bersama kami. Cikgu, tadi cikgu kata ada nak tengok molekul-molekul lah. Inilah dia tadi yang Cikgu Lina nak bagi tahu bahawa penyataan tidak perlu ada nama watak. Supaya dia cantik ayat itu. Inilah, perasan tak? Dalam nilai persoalan latar masyarakat, watak dan pengajaran, contohnya kat sini kan, ada tak nama watak? Tak ada. Tidak ada. Ada. Di Tapi kat bawah sini ada. Begitulah caranya. Maksudnya ini memang cara kita menulis supaya lebih jelas. Ada mukadimah lah. Mula tak ada nama watak, lepas tu baru cerita nama watak. Macam tu. Kita pergi kepada slot yang paling saya suka, iaitu teka-teki, teka-teka. Ular mati. Kena patuh. Lagi. dia bergaduh sesama ular kena patuk macam tu pula. Cikgu, apa ni cikgu masalahnya kat sini? Peribahasa yang berkaitan dengan gambar ini. Kambing. Kambing. Itu lombu. Lombu ke? Kobau ke? Kobau. Mana satu? Okey, dia macam ni. Ini kerbau sebenarnya. Okey. Masuk Soalan. Macam mana bunyi kerbau? Menguak. Terus saya Cuba bunyikan. Silakan. Pernah dengar tak bunyi kerbau sebenar? Benar cikgu. Pandailah. Itu tidak beranak. Baru nak cakap. Itu kerbau nak beranak. Ya. Betul lah. Kalau beranak menguak. Okey. Macam mana? Masukkan kambing mengembek. Sebab Betul. kambing bunyi Mengembek. pandailah kambing semua. Cikgu berikan kita balik lah. Okey. Masuk kandang kambing mengembek, Betul. masuk kandang kerbau menguak. Jadi ada pelajar tak tahu apa bunyi kerbau. Bunyi kerbau kuak. Kuak. Betul. Kuak. Jadi itulah peribahasa dia. Maksudnya kan kita pergi kepada kambing. Kandang kambing ialah tempat tinggal kambing lah. Betul. Okey, manakala kandang kerbau, tempat tinggal kerbau lah. Jadi apabila kita pergi ke kandang kambing, akan kedengaran bunyi kambing mengembek. Masuk kandang kerbau, bunyi kerbau menguak. Okey. Jadi rasionalnya individu yang berkunjung ke tempat orang perlu mengikut budaya adat setempat. Macam tu. Saya kena pandai bawa diri. Okey, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau Merah. merah. Tapi hakikatnya masuk kandang harimau mati kena baham. Betul. Siapa yang nak masuk kandang harimau? Lepas tu Tapi itulah kesilapan anak murid. Dalam karangan, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Sebab peribahasa ini datang dengan rasional. Mesti rasional. Dia tak boleh tak rasional. Okey, baik. Kita pergi kepada yang ini. Ni apa? Ni pokok buluh, ada tebing. Air dengan Air dengan bagai aur dengan tebing. pandai dah hujung-hujung rancangan ni dah pandai sebab dah. bila cikgu dengan cakap tebing. tebing je, itu je saya ingat. Aur ialah buluh. Betul. Tadi aur tapi ialah saya buluh. ingat kan tadi cikgu nak cakap melentur bulu biarlah dari rebung. Boleh juga tapi tak ada pun gambar rebung. Oh, tak ada rebung lah. Tak ada gambar rebung. Tak ada. Saya confirm. Cuba tengok dekat lagi. Tak ada. InsyaAllah Cuba nampak. zoom. Tak ada. Dia kenapa tahu? Dia macam ni. Tak perlu saya bacakan. Dia sebenarnya macam ni tau. Buluh itu bekerjasama dengan tebing. Iaitu dia bekerjasama dengan tebing. Buluh ini memberi akar kepada tebing supaya tidak dihakis oleh air. Kemudian tebing ini memberi tanah kepada buluh supaya dia mencengkam akarnya supaya tidak dihakis oleh air. Maka hubungan kerjasama antara dua pihak. Maka lahirlah peribahasa. Inilah pemerhatian orang tua pada zaman dahulu yang sangat sangat indah. teliti, sangat indah. Jadi inilah saya nak sampaikan anak murid. Jadi kalau macam ni, rasa insya-Allah anak murid akan ingat sampai bila-bila. Bukan anak murid saja, ibu bapa, kamu kan semua insya-Allah akan ingat. Amin. Kan? Okey, Zahid, baik kita pergi kepada slide seterusnya. Inilah dia kalau novel Tirani lah. Yang tadi kan, ini saya buat untuk anak murid saya lah kan. Iaitu ni peristiwa pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam,
ke-7. Kalau perasan yang ini Kong dan Anati, cuba tengok mana Kong dan Anati? Cuba tengok. Tadi Kong dan kan Anati, di Kong situ. dan Anati. Di sini peristiwa kelima. Cikgu Lina ambil satu saja. Peristiwa kelima kan. Jadi kat sini anak-anak murid di luar sana boleh buat nota sebegini untuk zon lain. Pilih peristiwa yang boleh menggambarkan kata kunci yang banyak, boleh jawab pelbagai soalan. Boleh faham. Ini pembelajaran secara holistik dan visual. Macam tu. Tapi Cikgu Lina ambil satu ni saja. Bila dah faham satu ni, boleh faham konsep semua ini. Macam contohnya kasih sayang. Raida sangat menyayangi anak dia. Sanggup terbang daripada Sarawak ke Singapura untuk menemani Wahidah menjalani pembedahan plastik. Mak dia sayang dia. Mak dia bertanggungjawab. Macam itulah sama je. Kan dah nampak dah. Ini untuk novel tirani lah ya. Kemudian ni dia. Ini siapa tu? Ini adalah nampak tak Isa Jali kat bawah? Ingat satu jawab 5. Cikgu kelukis? Saya yang lukis. Wah. Tak adalah cantik sangat tapi bolehlah untuk anak murid saya. Untuk faham. Untuk faham. Sebab ini ialah tu yang novel Lieutenant Adnan yang berapa ratus muka surat itu pembelajaran secara holistik dan visual. Kita mulakan dengan di sebelah kanan kiri di sini iaitu Isa Jali ini. Ingat satu, jawab 5. Masih ingat lagi kan? Ingat satu, jawab 5. Persoalan, nilai, pengajaran watak dan latar masyarakat. Namun kita mulakan dengan di sini. Iaitu basikal. Dan basikal ini membawa maksud yang sangat mendalam. Dengan basikal ini, Pak Saidi membawa Adnan pergi ke sekolah Inggeris. Setiap pagi dengan menaiki basikal. Jadi keluar kata kunci bertanggungjawab dan gigih. Pak Saidi seorang bapa yang bertanggungjawab ataupun Pak Saidi seorang yang gigih menghantar anak dia ke sekolah Inggeris dengan menaiki basikal setiap pagi. Kemudian kita pergi ke sini, basikal tayar pancit. Kenapa tayar pancit? Sebab di sini iaitu Nordin ni dia berdendam kepada Pak Saidi dan juga Adnan. Dia pergi pada waktu malam, dia pancitkan tayar dia. Nordin ni memanglah dia samseng kampung ni. Setakat pancit tayar aje. Jangan aku main dengan Nordin. Dah tak kawan. Tak kawan dah. Okey, jadi kat situ digambarkan Adnan ni bila dia tahu ada orang menceroboh, dia berani mengejar orang tu. Dia tak tahu pun Nordin. Allahu Akbar. Macam mana kat mana? Allahu Akbar. Tolong dah bantu habis saya. dah. Kelas dah habis, boleh lagi. Jangan, sabar dulu. Cikgu tak habis lagi ni. Okey. Jadi kat situ keluar kata kunci berani. Iaitu Adnan berani mengejar penceroboh yang masuk dalam rumah dia. Tayar pancit je. Tayar pancit, berani. Sebab apa? Dia kejar dia punya penceroboh datang masuk rumah dia. Kemudian bila tengok kat sini kan, kita tengok ni macam piala tau, piala. Pandang sebagai piala. Johan pidato bahasa Inggeris. Adnan seorang yang bijak, Johan pidato bahasa Inggeris. Kemudian pokok getah. Pak Saidi dia menoreh getah. Bila Pak Saidi menoreh getah, rajin dan bertanggungjawab. Kita pergi kat sini, Adnan pun rajin. Iaitu dia tolong Pak Saidi menoreh getah setiap pagi. Ada sawah sebab mereka pergi bersawah untuk menyara keluarga. Comel sawah cikgu kan? Kan boleh lah. Kan? Okey lah. Ni kecil-kecil sukalah lukis macam ni. Kan? Lepas tu tangga ni. Tangga ni nak begitu Sofia sudah jatuh di tipe tangga. Sedih Sofia. Sofia ni isteri kepada Adnan. Dia sedih sebab Adnan sudah meninggal dunia. Sebab berperang dengan Jepun. Dan dia pula kena leukemia. Dan dia tabah mendidik anak-anak dia dengan leukemia. Dan dia tabahlah, kita gambarkan sedih. Dan ini, kita tengok ada kopi ni kan. Ni kopi ni. Kopi ni sebenarnya ni. Kopi. Kopi kan. Kat kedai kopi lah penduduk kampung selalu lepak-lepak. Macam itulah kan. Menceritakan hal ehwal kampung. Ini adalah keris. Minta maaf. Skrin ni sangat sensitif. Keris ya. Lupa ada durian. Lupa nak begitu. Durian ni. Saya suka durian. Adnan dia seorang anak yang rajin. Tolong bapak dia jaga kebun durian. Saya ingatkan pokok kaktus cikgu tadi. Boleh lah. Janganlah kata durian tu. Okey. Dan jadi kita tengok keris ni. Keris pusaka. Itu Pak Saidi ni. Apabila tentera Jepun datang ke rumah dia. Dia dengan beraninya. Tentera Jepun pada waktu itu ada senapang. Dia sempat mengambil keris pusaka. Dia dapat membunuh 2 orang tentera Jepun di halaman rumah dia. Maksud dia berani. Terus kita naik ke atas Bukit Candu. Di situlah peperangan berlaku antara Lieutenant Adnan dengan Jepun. Iaitu kat sinilah kita kata berani dan tabah. Kemudian bayonet. Bayonet inilah, di sinilah, bayonet inilah pisau dekat hujung senapang itu. Lieutenant Adnan telah dibunuh oleh tentera Jepun di bawah pokok ceri dengan kejam. Namun segala yang berlaku ialah percaturan Allah yang di atas, Tuhan yang di atas. Adalah gambar kubah.
Bila gambar kubah masjid itu taat. Apa taat dia? Pak Saidi, dia taat kepada Tuhan. Iaitu dia mengajar anak dia setiap hari mengaji di rumah Pak Saidi pada waktu malam. Dan begitu Adnan ni juga taat. Adnan dan rakan-rakan taat kepada Tuhan, iaitu solat hajat bersama rakan-rakan dia. Kalau nak lagi faham, dalam YouTube saya ada saya terangkan dengan sangat jelas. Cikgu kita tahu kan macam anak murid kita ni sebenarnya dia ada kaedah belajar yang tersendiri. Ada yang dia sesuai bila dia baca pernyataan, ada yang sesuai dengan visual. Jadi sisi ada ingat jugalah kaedah pembelajaran VARK. Kan orang kata visual auditory kan. Jadi ada teknik dia. Jadi kalau anak murid yang lebih mudah untuk faham menerusi gambar raja, menerusi visual, ini yang sangat-sangat berguna. Wow, you're so clever. Ya kak. So impressed. Thank you so much. Anak-anak murid di luar sana boleh lukis balik. Memang ada cikgu minta pada saya nak lukis balik, saya bagi. Tak ada masalah, memang dah ada. Betul cikgu, kalau saya tengok gambar rajah macam ni pun, senang nak ingat, senang nak faham. Jadi bila kita nak masuk dewan peperiksaan tu, kita tengok saja. InsyaAllah. Ya, kita ingat gambar raja tu dalam kepala kita. Terus kita tahu macam tu. Jadi kat sini kita boleh aplikasikan Isa Jali. Ingat 1 jawab 5. Betul. Gigih. Pak Saidi seorang yang gigih. Persoalan kegigihan dalam mendidik anak. Latar masyarakat yang gigih. Kemudian persoalan kegigihan. Macam tu. Nilai kegigihan. Berani. Contoh, berani. Sama. Isa Jali. Ingat 1, jawab 5. Itu dia. Memang perkongsian yang sangat-sangat. Alah cikgu, takkan dah habis? Lagilah. Kalau lagilah tu kita next slot lah. Cikgu kita nak tengok next slide. Nak tengok yang tadi Yang next slide tu cikgu. Tekan mana ni? Cuba cikgu tekan satu je. Wah, itu dia. Alamak, malulah. Alamak cikgu. Okey, YouTube saya. Mungkin cikgu ada last Boleh. word, ada Kepada, kata-kata terakhir, ada Okey. kata terakhir tak salah pula kan. Ada kata-kata Kata-kata akhir. nasihat. Nasihat kepada pelajar-pelajar yang akan pelajar. ambil peperiksaan SPM tidak lama lagi. Betul. Pastinya adalah untuk anak-anak di luar sana. Perkongsian Cikgu Linda ini, Cikgu Linda harapkan anak-anak di luar sana manfaatkan sepenuhnya, boleh ulang banyak kali. Slot ini kita boleh tengok dalam YouTube, okey, boleh ulang banyak kali di televisyen boleh tengok, dan teknik-teknik yang Cikgu Linda kongsi tu manfaatkanlah anak-anak murid di luar sana dan juga guru-guru di luar sana. Dan kalau nak lagi perkongsian Cikgu Linda, YouTube Cikgu Linda Noor, dalam YouTube saya banyak cerita pasal peribahasa, Komsas, iaitu Cikgu Linda pegang belut, pegang ikan haruan, syuting kat tepi sungai. Boleh tengok macam mana. Lepas ni kita akan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kemudian TikTok saya TikTok pendidikan. Cikgu, satu je cikgu TikTok, satu je. Saya tak adalah buat TikTok yang macam menari-nari, tak apa. Ikan haruan juga ke? Ada juga. Ada juga? Ada. Sebab di kampung saya depan tu ada sungai, senanglah nak dapat ikan haruan. Jadi TikTok saya ni mengenai pendidikan, tapi insya-Allah tidak membosankanlah sebab saya mengambil lagu-lagu yang sekarang lah kan, lagu-lagu yang popular. Siti Nurhaliza belajar peribahasa kan, macam nak dilenturnya bulu, biar dari rebungnya. Macam tu ada. Saya dah tahu dah siapa akan masuk anugerah juara lagu pada tahun ini. Kategori guru. Kategori guru. Okey. Dan boleh lawati blog saya, okey, Cedah Mempandai. Blog saya ni lebih kepada falsafah. Okey, alhamdulillah blog saya bukan hanya daripada Malaysia, daripada luar negara pun tengok, tapi blog saya bukan dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu sepenuhnya. Terima kasih Cikgu Linda di atas ilmu tersebut. Sama-sama kasih. Perkongsian sangat menarik. Alhamdulillah. Baiklah, kita pun dah sampai dekat sini topik untuk novel. Ada lagi lah. Ada lagi subjek seterusnya. Dan siapa pula cikgu yang akan mengajar anda semua? Tak sabar kita nak tahu. Nak Tapi tahukah siapa? kena saksikan episod yang akan datang. Jumpa lagi. Bye-bye. Mana bas sekolah tadi?